Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur iaitu Persatuan Peguam Syari'i Malaysia, Cawangan Negeri Terengganu kerana sudi menjemput saya selaku wakil dari pihak UNIZA untuk sama-sama menjayakan forum pada kali ini. Baiklah, sedikit sebanyak mengenai tajuk forum ini iaitu Mahkamah Syariah di Malaysia merupakan mahkamah kelas kedua. Bagi merungkai persoalan mengenai adakah benar mahkamah syariah ini merupakan mahkamah kelas kedua ataupun tidak, elok rasanya sekiranya kita mengetahui apa itu yang dimaksudkan dengan mahkamah syariah itu sendiri. Mahkamah syariah secara umumnya merupakan institusi kehakiman yang membicarakan serta menjatuhkan hukuman ke atas orang Islam bagi kesalahan sivil dan jenayah agama mengikut bidang kuasa yang diperuntukkan untuknya. Mahkamah Syariah dinamakan Mahkamah Qadi pada asalnya sebelum pemisahan antara dua agensi ini berlaku. Telah diberi kuasa menjalankan peraturan dan peruntukan undang-undang pentadbiran agama Islam bagi setiap negeri dan daerah di Malaysia. Sebelum kedatangan penjajah, negara ini yang disebut sebagai Tanah Melayu telah melaksanakan undang-undang Islam dalam urusan kehidupan seharian. Mereka akan mengadili kes di hadapan sultan, pemerintah kawasan dan sebagainya berdasarkan undang-undang Islam dalam semua urusan termasuklah hal ehwal kekeluargaan, muamalat dan juga jenayah. Catatan bertulis berkenaan hukum dan peraturan Islam dalam beberapa tulisan seperti Undang-Undang 99 Perak, Hukum Kanun Melaka dan lain-lain menjadi bukti bahawa wujudnya peruntukan Undang-Undang Islam yang dijalankan di Tanah Melayu. Percaya ataupun tidak, sejarah telah membuktikan. Jadi, menurut saya, Mahkamah Syariah ini bukanlah mahkamah kelas kedua di Malaysia ini. Mengapa saya berani untuk menyatakan kenyataan tersebut? Mari sama-sama kita merungkai persoalan di sebalik tajuk yang diberikan pada forum kali ini, berserta hujah-hujahnya. Mahkamah Syariah di Malaysia bukanlah satu institusi kelas kedua sebagaimana disebutkan. Sebaliknya, ia adalah satu institusi yang mempunyai kedudukan tersendiri, malah telah wujud sebelum wujudnya sistem kehakiman sivil lagi. Sejarah awal mengenai asas penggunaan sistem perundangan syariah ini telah saya nyatakan di awal mukadimah forum tadi. Setelah penjajahan British di Malaysia, mereka telah campur tangan dalam hal ehwal berkaitan perundangan ini dengan mewujudkan badan-badan kehakiman berserta sivil dengan menggunakan pendekatan barat. Bidang kuasa Mahkamah Syariah adalah sebagaimana yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Malaysia. Pindaan Perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan pada 1988 memberi Mahkamah Syariah bidang kuasa berasingan daripada Mahkamah Sivil, menjadikan Mahkamah Syariah bebas daripada campur tangan mahkamah biasa dan dianggap setaraf. Namun hari ini, yang menjadikan Mahkamah Syariah dianggap sebagai kelas kedua oleh setengah pihak adalah disebabkan oleh campur tangan Mahkamah Sivil berkaitan keputusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syariah. Mereka mencabar setengah keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Syariah apabila keputusan itu tidak selari dengan kehendak dan kemahuan mereka. Sedangkan dasar utama sesuatu hukuman itu dijalankan adalah berpandukan hukum syarak yang telah dikaji secara mendalam oleh barisan panel hakim yang arif akan perihal hukum hakam syariah Islam itu sendiri. Perbincangan yang menyentuh kedudukan Islam dan undang-undangnya dalam Perlembagaan Persekutuan seringkali dimulakan dengan kekaburan mengenai perkara 3 Perlembagaan Persekutuan. Kepincangan ini bermula apabila mentafsirkan Islam adalah agama rasmi, sedangkan di dalam Perlembagaan Persekutuan itu menyebut Islam adalah agama persekutuan. Malah tidak kurang juga yang berpandangan bahawa perkara 3 tersebut hanyalah sekadar amalan di majlis-majlis rasmi sahaja. Sebelum terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu yang akhirnya membawa kepada pembentukan Malaysia, setiap negeri di dalam persekutuan adalah sebuah kerajaan tunggal yang berdaulat. Perkara ini adalah struktur asas Malaysia. Lantaran itu adalah suatu hujah yang tempang sekiranya mana-mana kerajaan negeri atau kerajaan persekutuan cuba mencampuri bidang kuasa yang disenaraikan dalam jadual ke-9. Pembahagian bidang kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri boleh dilihat
dinyatakan dalam perkara 74 Perlembagaan Persekutuan, yang mana kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri mempunyai bidang kuasa seperti yang disenaraikan dalam jadual ke-9. Pada jadual ke-9 secara jelas menyatakan senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai bersama. Perkara yang termaktub di dalam senarai persekutuan meliputi isu seperti keselamatan dalaman, pertahanan, diplomatik, kewangan, undang-undang sivil dan jenayah, kecualilah syariah. Bagi senarai negeri pula, ia mengandungi isu seperti undang-undang syariah negeri-negeri, tanah dan perhutanan. Jadi adalah jelas institusi mahkamah syariah merupakan antara perkara yang termaktub dalam bidang kuasa negeri yang tidak boleh diganggu-gugat kecuali mahkamah syariah di wilayah persekutuan. Ramai golongan cerdik pandai pada masa kini mula mempersoal sama ada syariah sesuai digunakan pada zaman moden ini ataupun tidak. Pelbagai hujah dikemukakan bagi menyokong pandangan mereka dan tidak kurang juga yang cuba untuk mentafsirkan semula syariah menurut corak pemikiran mereka sahaja. Wajiblah kita ketahui bahawa undang-undang syariah adalah undang-undang yang bukan hasil ciptaan manusia. Bahkan ia merupakan undang-undang dari pencipta iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang diperturunkan menerusi Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Bagi menjawab beberapa persoalan yang ditimbulkan berkaitan kedudukan undang-undang syariah di Malaysia ini, saya ingin menjelaskan sebagaimana berikut. Di dalam menentukan undang-undang mana yang mengatasi atau perlu dipakai, kita perlu melihat kepada hal perkara, iaitu subject matter, bukan mengikut pihak yang membuat undang-undang. Ini dapat diperhatikan seperti di dalam penghakiman yang diputuskan dalam kes Song Sing Bakar Singh melawan Perkim dan kes Lina Joy melawan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kesemua kes ini menyatakan kita perlu melihat kepada hal perkara berkaitan dalam menentukan undang-undang mana yang mengatasi. Jika hal perkara tersebut adalah mengenai wakaf umpamanya, maka undang-undang syariah mengatasi undang-undang sivil dalam perkara tersebut. Namun, jika perkaranya jatuh di dalam hal perkara sivil seperti instrumen perbankan, maka undang-undang sivil terpakai. Merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan pula, di dalam perlembagaan ini ada menyatakan Perlembagaan Persekutuan membenarkan undang-undang syariah wujud dan dipertahankan. Malah dalam keadaan negara menghadapi darurat di mana semua undang-undang digantung pelaksanaannya, undang-undang syariah masih kebal terpakai walaupun semasa darurat. Ini menunjukkan satu manifestasi bahawa undang-undang syariah bukanlah kelas kedua tetapi mempunyai keistimewaannya. Sehingga kan dalam keadaan darurat pun perundangan syariah masih utuh. Seterusnya kita lihat pula dari segi bidang kuasa eksklusif Mahkamah Syariah selepas pindaan perkara 121/1A Perlembagaan Persekutuan. Ini juga merupakan satu lagi usaha ke arah memartabatkan institusi Mahkamah Syariah di negara kita. Melalui pindaan ini, banyak aspek-aspek yang menjadi kekurangan sebelum ini dapat diatasi. Antara yang diperkatakan dalam klausul 1A di mana mahkamah sivil tidak mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan apa-apa perkara dalam bidang mahkamah syariah. Ditambah oleh Akta A704 Seksyen 8 berkuat kuasa mulai 10 Jun 1988. Pada umumnya, negeri-negeri mempunyai kuasa menggubal undang-undang syariahnya sendiri. Oleh yang demikian, terpulanglah kepada negeri berkenaan mahu menggubal atau tidak mana-mana undang-undang yang difikirkannya sesuai. Setakat hari ini juga, pelbagai undang-undang syariah telah digubal oleh negeri-negeri. Antaranya, enakmen pentadbiran undang-undang Islam, enakmen undang-undang keluarga Islam dan juga enakmen undang-undang keterangan mahkamah syariah dan banyak lagi. Walaupun pindaan perkara 121/1A telah dilaksanakan, namun masih terdapat keputusan mahkamah sivil yang tidak memberi pengiktirafan tentang kuasa eksklusif mahkamah syariah. Dalam kes contohnya Datuk Kahar Shah bin Tun Sulaiman melawan Datin Fauziah binti Harun, Mahkamah Tinggi telah membuat keputusan yang merendahkan kedudukan mahkamah syariah. Hakim dalam kes ini telah memutuskan bahawa mahkamah syariah lebih rendah dari mahkamah sivil. Walau bagaimanapun, keputusan Datuk Kahar Shah ini telah ditolak oleh Mahkamah Persekutuan. Dalam kes Sukma Darmawan melawan Ketua Pengarah Penjara Malaysia yang memutuskan bahawa Mahkamah Syariah adalah sama taraf dengan Mahkamah Sivil.
Sehubungan dengan itu, apabila Mahkamah Syariah Terengganu menjatuhkan hukuman atau memberikan apa-apa perintah yang ada dalam bidang kuasanya, ia seharusnya dihormati oleh kesemua pihak. Ini termasuklah apabila hukuman sebab dijatuhkan terhadap dua orang pesalah yang mengaku bersalah atas kesalahan musahaqah, ini lesbian. Alasan untuk menghormati keputusan Mahkamah Syariah ini mudah. Kerana sememangnya Mahkamah Syariah berkuasa untuk memutuskan apa-apa kes selari dengan enakmen Kesalahan Jenayah Ta'zir Terengganu 2001 dan keputusan Hakim Mahkamah Syariah adalah dibuat berdasarkan peruntukan undang-undang yang ada. Walaupun saya tidak bersetuju dengan pandangan yang menyatakan bahawa perundangan syariah ini merupakan perundangan kelas kedua, namun begitu kita perlu akui bahawa masih terdapat ruang dan peluang bagi kita kenal pasti dan membuat penambahbaikan kepada perundangan syariah di Malaysia agar pandangan tersebut lebih mudah dipatahkan. Antara cadangan yang ingin saya kemukakan adalah antaranya undang-undang tubuh negeri haruslah dipinda supaya diletakkan penubuhan mahkamah syariah di dalam undang-undang tubuh negeri. Selain itu, bebaskan hakim-hakim syariah dari kongkongan pegawai awam dengan mewujudkan enakmen ataupun akta sendiri dan seterusnya. Antara yang perlu diberi keutamaan juga adalah berkenaan peruntukan latihan dan keanggotaan serta membuka ruang kepada orang bukan Islam boleh diberi pilihan untuk menjadi pihak di mahkamah syariah. Jadi secara kesimpulannya dapatlah saya simpulkan di sini bahawa mahkamah syariah di Malaysia ini bukanlah perundangan kelas kedua tetapi mestilah diarus perdanakan. Hakikat ini mampu kita capai sekiranya semua pihak terutama masyarakat Islam seluruhnya bukan hanya penggerak dan kekitangan mahkamah syariah sahaja mempunyai kefahaman yang jelas tentang perundangan syariah yang sesungguhnya bukan ciptaan manusia. Marilah sama-sama meningkatkan kesedaran, pengetahuan dan kefahaman kita terhadap perundangan syariah ini dan diharapkan semoga perundangan syariah ini dapat dimartabatkan sebagai satu sistem perundangan yang unggul bagi kita semua, khususnya yang beragama Islam. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.